Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ternyata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, adalah Perdana Menteri yang terbaik dalam sejarah. Ini dibuktikan dengan satu misi gilanya. Misi gila yang PM Anwar Ibrahim membuktikan bahawa beliau adalah Perdana Menteri prihatin kepada kebajikan rakyat keseluruhan seluruh Malaysia. Ini adalah satu misi yang cukup gila, cukup mengejutkan dan cukup menunjukkan bahawa Perdana Menteri kita adalah Perdana Menteri yang memang memberikan prihatin kepada rakyat. Pernahkah ini dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini? Tepuk dada, tanya selera. Kejayaan mengeluarkan keluarga aktivis Malaysia, yaitu Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman daripada Rafah, adalah bukti keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk hal ehwal agama, iaitu Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, berkata, ia jelas menggambarkan ini adalah kebijaksanaan kepimpinan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang cukup dihormati dunia. Ini bukti Datuk Seri Anwar Ibrahim dihormati oleh seluruh dunia sehingga mampu melaksanakan misi yang dilihat hampir mustahil, tapi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya melaksanakan misi ini. Bayangkan saja, misi yang disebut sebagai misi gila ni, misi yang hampir mustahil ni, tapi kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, cukup dihormati oleh dunia, beliau berjaya untuk membawa balik rakyat Malaysia ini. Hebat tak hebat? Inilah Perdana Menteri kita. Siapa lagi kita mau? Jabatan Perdana Menteri untuk hal ehwal agama katanya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesungguhan yang amat berhormat Perdana Menteri sehingga berjaya menyatukan keluarga saudara Nadir Al-Nuri, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia. Katanya kejayaan ini menzahirkan keprihatinan tinggi Perdana Menteri kepada soal kebajikan rakyat, selain daripada daya kebijaksanaan kepimpinan beliau sehingga misi besar menyatukan keluarga saudara Nadir Al-Nuri yang sebelum ini berada di Palestin telah terlaksana dengan jayanya. Demikian kata beliau. Sementara itu, beliau menyeru untuk semua pihak untuk turut bersama-sama dengan Perdana Menteri. Mari kita sama-sama dengan Perdana Menteri yang hebat ini. Siapa lagi Perdana Menteri yang kita mau? Yang dihormati oleh dunia, terbukti sungguh. Sementara itu, beliau menyeru semua pihak terus bersama-sama dengan Perdana Menteri bagi menyatakan solidariti kepada perjuangan menuntut keamanan dan kesejahteraan negara Palestin. Katanya, marilah bersama-sama dengan keberkatan bulan Syawal ini kita memperkukuhkan kesatuan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan kesejahteraan dan keberkatan buat rakyat Palestin, katanya. Nadir Al-Nuri menerusi satu perkongsian penuh emosi di Facebook memberitahu Anwar Ibrahim adalah individu yang telah bertanggungjawab menjayakan misi gila, iaitu membawa keluarganya keluar daripada Rafah dengan selamat. Jelas beliau, misi tersebut bukanlah satu perkara yang mudah, memandangkan Rafah saban hari berdepan serangan rejim Zionis. Namun secara senyap, pemimpin negara menghubungi pihak di sana. Ternyata diplomasi insani ini jauh lebih berkesan daripada kaedah yang lain, katanya secara ikhlas. Beliau memberitahu proses evakuasi keluarganya berjalan dengan begitu cepat
teratur dan lancar walaupun penuh dengan 1001 cabaran yang tersirat. Inilah Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terbukti hebat, terbukti sangat-sangat hebat di manapun beliau berada. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini barulah Malaysia. Terbaik, daulat tuanku. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sebelum itu saya ingin cakap dulu. Saya bukan bangsa Melayu. Saya pun bukan orang Islam. Tapi saya cukup menghormati raja-raja Melayu. Saya menjunjung tinggi kedaulatan raja-raja Melayu. Dan saya menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan negara Malaysia. Terutama sekali tentang raja-raja Melayu. Saya dari kecil lagi memang sudah membaca rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Dan saya percaya kontrak sosial. Saya sungguh menghormati kontrak sosial yang ada di Malaysia. Dan saya percaya kebawah duli yang maha mulia, sultan-sultan, raja-raja Melayu, terutamanya yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong telah diberikan mandat dan baginda-baginda, raja-raja, sultan-sultan, terutama di Pertuan Agong, dapat menjalankan tugas yang terbaik, amanah yang terbaik. Ini ada pula seorang walaun. Aduh, walaun. Kamu ingat kamu siapa? Kamu ingat kamu malaikat ke apa? Akhirnya sekali lagi Akmal, Ketua Pemuda UMNO, mahu supaya membuat laporan polis kerana ada seorang walaun ni yang cuba memfitnah lagi raja-raja Melayu. Boleh dia kata, saya baca laporan itu. Bolehkah dia kata begini? Dia tak menadah tangan. Tanda tangan begitu ketika berdoa untuk sultan dan raja-raja. Untuk doa bagi sultan dan raja-raja ketika solat. Kerana dia kata seolah-olah di dalam hantaran entry tersebut dia tunjuk seolah-olah yang di Pertuan Agong dan raja-raja Melayu tidak meletakkan agama Islam sebagai yang nombor satu. Ini satu fitnah. Kemudian dia kata dia hanya menandatangan dan berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang mendahulukan agama Islam. Habis siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan sultan, kalau bukan agung yang perlu didoakan? Kebawah duli yang maha mulia, sultan-sultan, raja-raja, terutamanya agung inilah yang menjadi ketua kepada agama Islam, yang menjaga agama Islam. Yang menjaga dan ketua kepada agama Islam. Kalau bukan kebawah duli yang maha mulia, sultan-sultan dan raja-raja Melayu ni, siapa lagi yang kamu nak percaya? Takkan nak percaya kepada Hadi Awang untuk jaga Islam. Bukan saya kata Hadi Awang tak jaga Islam, dia jaga. Cuma di dalam perlembagaan negara Malaysia yang menjaga agama Islam, yang menjadi ketua kepada agama Islam yang di Pertuan Agong dan sultan-sultan raja-raja Melayu. Aduh, kalau itu pun kamu tidak boleh terima, benda apa lagi yang kamu boleh terima dalam perlembagaan negara Malaysia? Benda apa lagi yang kamu boleh terima? Itu asas kepada perlembagaan negara Malaysia, kedaulatan raja-raja. Dan kamu tahu tak apa diorang punya tanggungjawab?
Tanggung jawab raja-raja dan sultan-sultan nih, salah satunya menjadi ketua kepada agama Islam, yang menjaga agama Islam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang ini saya setuju kalau dibuat laporan polis, kerana ini memang satu fitnah jahat. Nama pun memang raja-raja dan sultan-sultan yang di-Pertuan Agong ketua agama Islam. Pastinya agama Islam nombor 1. Apa yang kamu merapu nih? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, harap-harap walaun punya otak makin selepas ini semakin semakin stabil dan tidak meroyan. Semakin sihat otak-otak walaun dan tidak lagi meroyan. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Daulat tuanku. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Isu hangat pagi ini saya ingin kongsikan kepada anda semua. Akhirnya saya sudah agak dah lama saya cakap, sampai berapa lama Perikatan Nasional boleh tahan, sampai berapa lama pemimpin PN boleh tahan dengan ego. Akan lama saya kata. Memang betul. Akhirnya pemimpin Perikatan Nasional seolah-olah sudah mengangkat bendera putih. Dan kini mengakui bahawa seolah-olah mereka sudah kalah teruk. Itulah. Kan lebih baik kalau dari dulu buat begini. Ini tidak. Sudah ada 6 MP yang keluar. Maksud saya yang memberi sokongan kepada Perdana Menteri, seorang adun, barulah nak bertindak. Sudah terlambat. Akhirnya Perikatan Nasional mengangkat bendera putih, mengaku kalah dan berjumpa dengan kerajaan Madani untuk bincang tentang peruntukan. Beginilah apa yang dijaga sangat ego tu. Yang kamu tu, yang MP Perikatan Nasional tu gaji puluh ribu. Gaji ribu-ribu. Mungkin bukan puluh ribu pun. Mungkin taklah, saya pun dah pasti berapa gaji MP, tapi mungkin ribu-ribu lah. Sampai tak 10,000, tak pastilah. Saya pun tidak pernah siasat. Kamu cuba siasat lah. Gaji ribu-ribu, kaya. Tapi rakyat di tempat kamu, bukan semua orang kaya, memerlukan bantuan daripada MP. Jadi akhirnya, menurut laporan daripada Harapan Daily, Hamzah Zainuddin dengan siapa lagi seorang, Taqiyuddin Hasan kalau tak silap, dan Ronald Kiandi, akhirnya berjumpa dengan pihak kerajaan Madani untuk berbincang tentang peruntukan. Mereka juga bersetuju supaya peruntukan itu tanpa syarat. Timbalan Perdana Menteri tanya apa yang korang nak? Apa yang korang nak? Macam begitulah. Kalau ayat dia tukar sikit, macam gitulah kot bunyi dia. Apa yang korang nak? Lepas tu jawabnya, kami nak peruntukan tanpa syarat. Tuh. Jadi maksud saya mudah. Kenapa dari dulu manusia-manusia, pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional ni tidak buang awal-awal perasaan ego, perasaan nak tunjuk hero, perasaan nak melawan? Kenapa dari dulu tidak buat begitu? Adakah kerana yakin sangat bahawa, kita minum Pepsi dulu. Adakah yakin sangat bahawa dapat tebuk atap lagi? Adakah kamu yakin sangat
dengan kata-kata daripada Tok Guru Hadiawang yang katanya bila-bila masa boleh tumbang. Lepas tu apa yang jadi? Tak tumbang-tumbang. Apa yang jadi? Selepas Agung baru naik tahta, Sultan Ibrahim, Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menaiki takhta sebagai agung, mungkin Perikatan Nasional sudah menyadari bahawa tak ada lagi harapan langsung untuk tepuk atap. Akhirnya menyerahkanlah. Apapun tahniahlah diucapkan kepada Perikatan Nasional yang akhirnya otaknya sampai semula, yang akhirnya kewarasan tiba semula, sehingga sanggup mengenepikan ego, sanggup kasih tepi-tepi dulu ego, kasih hilang dulu itu rasa keras kepala. Dan tahniahlah diucapkan kepada semua. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi rakan baik saya berjumpa kepada saya. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakan-rakan yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Public holiday hari ini, kemarin dan hari ini. Jadi saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri lah. Baru tadi mendapat satu input baru yang cukup mengejutkan. Saya fikir seluruh Malaysia akan terkejut dengan input terbaru ini. Apa tidaknya seluruh Malaysia bakal dikejutkan andai ini benar berlaku. Tunggu saat no. Input terbaru baru kita terima. Memang mengejutkan seluruh dunia jika benda ini benar berlaku. Tapi tidak mudah akan berlaku pertama. Kedua, benda ini hampir mustahil boleh berlaku. Input ini mengejutkan seluruh Malaysia, malah akan boleh mengucar-kacirkan politik Malaysia pastinya sekiranya benar berlaku. Input ini memang sungguh mengejutkan. Input yang baru kita dapat adalah input pertanyaan daripada seorang rakan. Bagaimana sekiranya bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad masuk PKR? Saya terus gelak. Saya gelak ketawa dan saya tak percaya rakan saya boleh tanya soalan yang begitu merapu. Benda tu tak logik langsung, tapi tak mustahil. Masihkah anda ingat betapa tak ngamnya? Sungguh tidak bengam, sungguh susah juga lah mau cakap permusuhan, tapi ya mungkin betul juga ada permusuhan di antara Mahathir dan Anwar. Tapi yang saya nampak bukan Anwar yang bermusuh, tapi Mahathir yang memang seolah-olah tak boleh terima Mahathir. Saya pun tidak tahu kenapa, tapi tidak mungkin Mahathir mau masuk PKR, tapi tidak mustahil. Sedangkan begitu sudah teruk mereka boleh bermusuhan berpuluh tahun, lebih 24 tahun je. Lebih 20 tahun mereka bermusuhan, bergaduh. Tiba-tiba boleh berkawan dan persyarikatan itu, persahabatan itu telah pun menyebabkan UMNO, Barisan Nasional yang gah berpuluh tahun memerintah negara Malaysia akhirnya tumbang. Jadi tidak mustahil untuk Mahathir masuk PKR, tapi hampir mustahil. Okey, ada beberapa andaian yang tak masuk akal itu yang pasti akan ditolak. Pertama, Akarum di PKR sendiri akan menolak Mahathir. Kedua, Mahathir bikin apa lagi? Sebenarnya Mahathir sudah tidak ada guna lagi, sudah tidak relevan lagi dalam politik Malaysia sekarang. Politik moden negara Malaysia sekarang, Mahathir sudah tidak lagi relevan. Malah Mahathir sekarang sebenarnya sangat-sangat berpotensi untuk diheret ke mahkamah
Pertama kerana RCI untuk Pulau Batu Putih yang sekarang ini sudah masuk ke peringkat siasatan diraja. Kalau dia tidak mau datang untuk disiasat memberi kerjasama, dia bakal akan ditangkap, boleh ditangkap. Itu kata Azalina Osman Said. Walaupun Azalina Osman Said tidak menyebut nama mana-mana bekas Perdana Menteri, tapi siapa lagi siapa lagi kalau bukan Mahathir. Sebab waktu dia jadi Perdana Menteri, ketika itulah Pulau Batu Putih punya rayuan itu ditarik balik. Pertama itu ahli PKR tak akan terima Mahathir. Kedua, bikin apa orang yang sudah tua, yang sudah expired date ini, sudah limpas pun expired date dia, bikin apa lagi mau dia. Lebih baik cari orang yang lebih muda. Ketiga, Mahathir sudah terlalu tua, dia tidak boleh buat apa-apa lagi dah. Dan orang Melayu sendiri pun sudah membuktikan bahwa Mahathir ditolak. Jadi untuk apa lagi Mahathir masuk dalam PKR? Hanya mungkin dia cuba-cuba untuk mau menyelamatkan diri saja, menyelamatkan nafas terakhir dia dalam riwayat politiknya. Mungkin itu saja. Tapi untuk dia mau membawa perubahan kepada politik negara, kepada orang Melayu, itu semua sudah tidak relevan lagi. Dia sudah terlalu tua. Fikiran dia tidak lagi boleh kemana. Dibuktikan dengan dia kalah teruk. Buat pertama kalinya bekas Perdana Menteri kalah teruk, langsung tidak dapat dia punya deposit pun. Amat memalukan. Malah bukan sahaja dia kalah teruk, parti dia semua calon-calon daripada pejuang, sama ada calon itu hebat ke tak hebat ke atau sebagainya, tapi semua kalah teruk, termasuk Mukris. Kenapa? Ada kemungkinan juga kerana ada kelibat yang namanya Tun Mahathir di dalam parti itu yang ditolak bulat-bulat, ditolak mentah-mentah oleh orang Melayu. Jadi kerana itu, untuk nak kata dia ada power lagi, dia ada relevansi dia lagi, dia ada ada aura lagi untuk mengikat orang Melayu, sudah tidak ada lagi lah. Jadi saya simpulkan saja, pendek saja, Mahathir boleh memohon untuk masuk PKR kalau dia betul-betul mau. Dia bolehlah tulis surat kah, tulis isi borang kah, isilah 100 kah, 200 borang kah, 1000 borang kah, isilah berapa banyak borang pun. Tapi Mahathir tetap tidak akan diterima oleh ahli PKR. Saya pikir begitulah. Kalau dia diterima pun untuk jadi ahli PKR, masuk PKR, tapi dia hanya jadi ahli biasa aja lah. Tak lama lagi mungkin, ya baguslah kalau Mahathir boleh hidup 10 tahun lagi. Tapi ya dia boleh, tapi pasti akan ditolak oleh PKR. Jadi bagi saya, tak payahlah nak fikir Mahathir masuk PKR. Tidak ada pun faedah untuk dia masuk PKR, dan dua-dua pihak lah tidak ada faedah. Mahathir masuk PKR pun tidak ada faedah, PKR dapat Mahathir pun tidak ada faedah. Jadi dua-dua tidak ada faedah. Kesimpulannya, Mahathir tak payahlah masuk mana-mana ahli parti lagi lah. Lebih baik Mahathir tumpukanlah kepada amal ibadah dia terakhir ni, dan nak sampai kena panggil oleh Tuhan ini, baguslah buatlah amal ibadah, supaya ada bekalan untuk di hari yang akan datang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.